Tak ada benda yang lebih misteri waktu aku kecil daripada mana datang asal-usul perkataan spender. Spender ni bila korang sebut pada gegendang telinga orang Melayu, diorang akan fikir apa? Diorang akan fikir seluar dalam kecil ni lah yang biasanya dipakai dalam seluar. Biasanya sebab ada juga kes-kes terpencil orang pakai dekat luar seluar. Dan inilah yang meresap masuk dalam kepala otak saya waktu saya kecil. Spender adalah benda ni. Benda ni adalah spender. Hakikat ini diterima sebagai kebenaran tanpa banyak soal sebab dia nama kan. Kau tak adalah nak persoal sangat kenapa nama kucing ni dia kucing, ku tambah cing, kenapa tak nama lain? Korang tak adalah tanya sangat kenapa tempat dekat celah-celah pangkal lengan dengan badan ni nama dia ketiak. Ke tambah ti tambah ya. Ketiak, 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 ketiak. Kelakar je nama ketiak. Siapa yang fikir? Dah spender nama yang ditetapkan. Jadi terima je lah buat apa nak pergi persoal pasal falsafah bahasa dia, ya tak? Sampailah satu hari saya tengok TV dan waktu tu ditayangkan satu rancangan nyanyian reality show. Yelah lara lah, tapi waktu tu budak-budak lagi, tak apa kan? Akademi Fantasia tak silap mungkin musim-musim selepas daripada Mawi tu. Di mana pada minggu tu peserta kena nyanyikan lagu-lagu Mat Salleh, lagu Inggeris sebab waktu tu K-pop dia tak berapa nak famous sangat. Dan adalah seorang peserta ni dia nyanyikan lagu yang lagu dia adalah Big Spender. Ya, lagu tu Big Spender. Spender besar. Lagu dia lebih kurang, hey big spender, come spend a little time with me. Oh no, Ginge! Otak aku waktu kecil dengar lagu tu dinyanyikan live depan berjuta-juta orang memang tak boleh tahan, baik. Lawak gila jadi lagu pasal spender kan, spender besar. Sampailah kemudian akhirnya aku sedar bahawa spender tu dia adalah bahasa Inggeris dan dia merujuk kepada seseorang yang berbelanja, dan big spender maksudnya orang yang berbelanja besar lah. Jadi orang yang nyanyi tu pun dia minta lah orang yang kuat berbelanja, hang belanja lah sikit masa untuk aku. Tapi ada satu benda yang tak masuk akal dan misteri yang menghantui aku sejak daripada kecil. Apa kena-mengena antara berbelanja, orang yang berbelanja dengan seluar dalam? Perkaitan logik yang pertama yang saya cuba jalinkan adalah dah pasti kaitkan antara seluar dalam dengan spend, berbelanja. Jadi mungkin dari mana asal-usul datang perkataan spender daripada membeli seluar dalam lah kot. Jadi teori dia kenapa spender ni nama dia spender adalah mak ayah ni dia kena belikan lah kot seluar dalam ni kepada anak-anak dia orang. Jadi dia orang spend dan dia orang adalah spender dan dia tapi tak masuk akal. Dan teori ni runtuh serta merta sebab hakikatnya adalah semua benda kena beli. Malah kalau ada benda yang layak dipanggil spender, dia sepatutnya adalah benda-benda yang mahal lah. Dan spender ditakat berapa ringgit sangat je kat pasar malam, RM10 dah dapat 3 helai kot. Tapi benda-benda mahal yang mak ayah beli dekat anak-anak, laptop ke, percutian pergi Langkawi ke, tak pula dipanggil spender. Makanya teori bahawa perkataan spender datang daripada konsep spend tertolak serta merta, tak logik. Okay. Kali ini macam mana pula kalau teori dia adalah dia tetap perkataan bahasa Inggeris tapi dia bukan spend, cuma dia datang daripada perkataan yang lebih kurang sama tapi dia sipi-sipi sikit, iaitu suspender. Dan dengar memang macam lebih kurang. Dan sebahagian besar daripada kehidupan saya adalah saya memang berpegang dengan mazhab teori ni. Spender datang daripada suspender. Sebab suspender tu dia adalah sejenis pakaian juga. Maka dia menguatkan lagi teori ni. Cuma masalahnya teori ni dia boleh pergi takat tu je. Iaitu kalau korang tanya je suspender ni dia apa benda, dia pakaian apa sebenarnya.
Dan bila korang tengok je memang confirm dah korang akan terus tolak teori yang aku dah berpegang selama ni. Sebab yelah, ini suspender. Dia macam adalah tali pemegang seluar yang diikat ditarik sampai pada bahu. Tapi nya mungkin ada kaitan lah kot antara tali suspender ni dengan seluar dalam. Mungkin orang dulu-dulu gunakan untuk tak tahu tak cuma ikat seluar dalam dia orang. Lepas tu ikat ke bahu ke, tak nak bagi tanggal ke apa. Mungkin, aku tak tahu. Cumanya kalau betul pun ada orang guna suspender nak buat macam tu, teori ni masih berada dalam krisis yang besar, iaitu siapa je dekat Malaysia ni yang pakai suspender. Kalau sekarang pun kita tak jumpa orang pakai, apatah lagi waktu zaman datuk nenek kita dulu, ya dok? Ke macam ada artis super famous yang pakai, tak tahu macam P. Ramlee ke, tak pula aku jumpa beliau pernah pakai. Jadi kalau sangat-sangat sikit orang pakai, tak ada impact kepada budaya masyarakat, maka kita terpaksalah buang teori suspender ni masuk dalam tong sampah teori-teori yang tidak lagi relevan. Mungkin kita kena tengok lebih dalam. Dalam. Sebab tengah bincang pasal seluar dalam. Kau kenapa ni? Bila sebenarnya seluar dalam datang ke Malaysia? Orang dulu, bila diorang start pakai seluar dalam kan? Mungkin jawapan dia ada dekat situ. Jadi rupanya pakaian dalam lelaki dengan desain moden yang pertama yang dijual dalam sejarah adalah pada tahun 1930 oleh syarikat Coopers. 1930, hoi, baru lagi tu, tak sampai 100 tahun lagi. Maksudnya datuk nenek kita dulu sebelum 100 tahun lepas, diorang tak pakai seluar dalam macam yang kita pakai sekarang ni. Dan kita sekarang ni tak boleh bayang kalau pergi keluar tak pakai seluar dalam, macam mana rasa dia kan? Berani je. Apa nama seluar dalam lelaki pada waktu tu? Mungkin ada clue untuk jawab persoalan kita? Asalnya namanya adalah jockey sebab ia datang daripada jockstrap. Jockstrap ni pula adalah pakaian yang lelaki pakai untuk bersukan, untuk melindungi diorang daripada kecederaan. Tapi nama joki ni dia tak melekat sangat kecuali dekat US. Yang melekatnya adalah nama brief. Okey. Jadi dia betul-betul popular adalah sekitar tahun 1970-an macam tu. Jadinya dekat Malaysia mungkin 1980-an, 1990-an barulah spender ni dipakai secara meluas. Menarik ke benda apa jadi video pasal sejarah spender pula. Kita masih belum dapat jawapan. Joki, brief, jauh sangat nama-nama tu untuk ditransformasi menjadi spender. Jadi saya waktu ni memang betul-betul tersekat, tak ada jawapan yang boleh diperoleh. Maka persoalan ini seperti banyak lagi persoalan-persoalan dan misteri-misteri lain dalam kehidupan, diletakkan dekat bahagian belakang kepala, mungkin untuk dilupakan, mungkin untuk tidak dapat dijawab selama-lamanya. Sampailah satu hari, bahasa Melayu seluar dalam, English underwear, tapi dari mana datang spender? Inilah soalan aku cari. Antara banyak-banyak posting-posting social media, ini adalah yang paling meletupkan otak saya. Spender, rupa-rupanya datang daripada SPENDA, iaitu akronim singkatan bagi seluar pendek dalam. SPENDA, seluar pendek dalam. Macam dan bukan spender je, rupanya ada banyak lagi perkataan-perkataan Melayu yang kita anggap sahih, yang merupakan perkataan itulah dia perkataan tu. Tapi sebenarnya mereka adalah singkatan yang lahir daripada sejarah orang pendek kan, yang kemudian jadi perkataan baru. Mereka adalah kata-kata cantuman, iaitu gabungan antara dua perkataan yang bebas atau lebih, lalu membentuk satu kata yang baru. Jurnal ni contohnya terangkan bahawa perkataan-perkataan itu adalah seperti berdikari yang asalnya adalah berdiri di atas kaki sendiri,
luput asalnya luput hapus, jenama asalnya jenis nama Andartu anak dara tua. Tabika adalah Taman Bimbingan Kanak-kanak Kemas Kini, sebenarnya adalah Kemasa Kini. Ada juga pemendekan kata yang kita tak biasa dengar langsung. Contohnya maging, iaitu makan daging, dan guktam, gugur tambah. Oh, dan ada pemendekan yang kita langsung tak sangka. Contohnya seperti perkataan tadi sebenarnya dipendekkan daripada perkataan tahadi. Dibuang ha, macam perkataan-perkataan baharu dan juga hadapan. Yang menariknya, proses pemendekan yang dibuat oleh tok nenek kita dulu ataupun generasi mak abah kita ke, dia orang ni semua tak dibuat dengan satu proses yang teratur ataupun jelas sangat. Dia yang paling penting dia adalah dia kena serasi dengan lidah orang Melayu, itu je. Makanya sebagai generasi baru, sebenarnya kita warisi perkataan-perkataan yang dipendekkan. Tak tahulah, mungkin banyak yang dibuat sesuka hati daripada sekelompok kecil masyarakat. Kemudian ia berkembang popular sampailah akhirnya ia dianggap perkataan baru yang diterima secara default oleh kita. Tapi yang paling unik dan yang paling janggal sekali adalah tak lain tak bukan watak utama video ni, Spender. Yang buat letup otaknya, rupa-rupanya Spender ni dia bukan perkataan Inggeris langsung. Kebetulan je singkatan dia daripada seluar pendek dalam jadi bunyi yang semacam perkataan Inggeris. Jadi kita daripada generasi baru ni pun cubalah cari penjelasan dari mana asal-usul datang perkataan ni daripada bahasa Inggeris lah, sebab dari situ pun datangnya produk ni. Tapi mungkin ini adalah troll terhebat yang dibuat oleh tok nenek moyang kita kepada korang, kita generasi baru.